Okey, bismillah, walhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi untuk kelas kita pada hari ini. Okey, hari ini kita akan masih lagi belajar dalam bidang Al-Quran. Okey, sebentar tadi Suhara kongsikan dua video. Okey, dua video. Video yang pertama kita tunjuk satu gambaran seseorang yang berharta, ada rumah besar, kereta besar, okey, rumah yang cantik dan sebagainya lah. Lepas tu video yang kedua saya kongsikan video tentang peperangan yang berlaku di Palestin. Dekat video tu kita tengok bahawa ramai umat manusia yang terkorban akibat peperangan tersebut. Okey, ada yang kena bom, ada yang disiksa. Okey, kita tengok sangat kejam dan sangat menyedihkan. Jadi apa yang saya nak kaitkan dengan topik pembelajaran kita pada hari ini ialah apa? Iaitu harta dan juga nyawa. Jadi kita nak tengok harta dan juga nyawa ini dua perkara yang sangat penting yang dititik beratkan dalam agama kita, dalam Islam, dan kita nak belajar bagaimana cara untuk kita amanah terhadap harta dan juga nyawa. Okey, sesuai dengan topik pelajaran kita hari ini, pelajaran yang ke-8. Okey, amanah terhadap harta dan nyawa. Okey, jadi saya nak semua dengar video ni sambil merujuk buku teks pelajaran yang ke-8. Okey, kita akan tengok dulu, kita akan sama-sama baca ayat kefahaman surah An-Nisa ayat 29. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Okey, kita baca sekali lagi. Sama-sama kita baca. Lepas ni, okey, saya nak setiap orang akan record macam minggu lepas. Akan record dan hantar kepada Ustazah rakaman suara bacaan ayat kefahaman. Okey, sama-sama kita baca sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Sadaqallahul azim. Okey, seterusnya kita tengok maksud ayat 29 dalam surah An-Nisa sebentar tadi. Okey. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu makan, yakni gunakan harta kamu sesama kamu dengan jalan yang batil, dengan jalan yang salah. Illa takuna tijaratan taradim minkum, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka antara kamu. Wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah sentiasa mengasihi kamu. Itu maksud ayat 29 dalam surah An-Nisa. Baiklah, kita tengok. Kita dah masuk pada topik kepada poin-poin seterusnya. Kita tengok apakah kepentingan
dan menghargai harta dan juga nyawa. Okey, yang pertama, harta dan nyawa ni adalah rahmat daripada Allah. Segala yang kita miliki semuanya daripada Allah. Kita hendaklah menggunakannya untuk melaksanakan tanggungjawab kita sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Allah bagi kita harta, Allah bagi kita nyawa, kesihatan yang baik, harta yang mencukupi untuk kita laksanakan tugas kita, tanggungjawab kita sebagai hamba Allah dan juga khalifah. Sebagai hamba Allah ni macam mana? Kita kena didik diri kita supaya dekat dengan agama, supaya dekat dengan Allah. Okey, untuk kita laksanakan tanggungjawab kita sebagai khalifah, sebagai ketua. Okey, kalau adik-adik pelajar ni sebagai apa? Sebagai seorang anak, sebagai seorang pelajar. Kalau ustazah sebagai seorang guru, sebagai seorang pelajar, sebagai seorang anak. Okey, untuk kita laksanakan tanggungjawab itu dengan sebaiknya. Okey, jadi kita sisihkanlah harta yang kita ada dan juga nyawa yang Allah berikan kepada kita. Okey, seterusnya, harta dan nyawa antara perkara yang dijaga dalam syariat Islam. Okey, Islam menetapkan peraturan seperti larangan mengambil dan menggunakan harta secara batil dan larangan membinasakan diri sendiri dan orang lain agar kemaslahatan manusia itu terpelihara. Kita highlight poin dekat sini, iaitu menggunakan harta secara batil. Islam melarang menggunakan harta secara batil ataupun secara salah dan juga membinasakan diri sendiri. Okey, menggunakan harta secara salah ni macam mana? Contohlah, kalau hari ini Allah berikan kita, Allah rezekikan kita dengan harta yang banyak. Kita ada duit banyak, kita ada rumah besar. Okey, jadi kita guna duit yang banyak itu, kita beli bom. Okey, contohnya kita beli bom untuk kita bom musuh-musuh yang kita tak suka. Bukan musuh agama, tapi musuh kita sendiri kita tak suka. Ataupun kita ambil upah orang untuk kita pukul orang yang kita tak suka. Kita pun bayar. Okey, salah satu cara yang salah. Ataupun kita guna harta, kita guna duit kita tu untuk beli perkara-perkara yang haram. Contohnya kita guna duit harta kita tu untuk beli dadah, untuk beli minuman keras, untuk kita buat apa? Untuk kita buat berjudi dan sebagainya lah. Itu antara contoh menggunakan harta yang salah yang Islam larang. Okey, contoh membinasakan diri sendiri, contohnya apa? Contoh yang paling dekat ataupun yang paling senang kita faham, contohnya ialah kita contohnya dengan mengambil dadah, dengan merempit, sebab semua tu boleh membahayakan nyawa. Okey, merempit, lepas tu bergaduh yang boleh meragut nyawa, itu adalah contoh perkara yang boleh membahayakan diri, membinasakan diri. Okey, seterusnya. Okey, cuba kita tengok spektrum ilmu dekat sebelah ni. Okey, Allah berfirman dalam surah Al-Ghasiyah. Okey, Al-Jasiyah. Okey, tengok kat sini Allah berfirman, وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Okey, maksudnya, dan dia Allah memudahkan untuk faedah dan kegunaan kamu segala yang ada di langit dan yang ada di bumi sebagai rahmat pemberian daripadanya. Sesungguhnya semua itu mengandungi tanda-tanda membuktikan kekuasaan dan kemurahannya bagi kaum yang berfikir. Okey, tengok spektrum ilmu dekat bawah sekali lagi. Ada satu lagi spektrum ilmu. Okey, tujuan syariat Islam, maqasid syariah untuk menjaga agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Okey, 5 perkara. Jadi, apa yang topik kita belajar ni ialah nyawa dan juga harta. Okey, ialah maqasid syariah yang perlu kita jaga. Okey.
Seterusnya kita tengok muka surat seterusnya. Okey, larangan mengambil dan menggunakan harta secara batil. Okey, Islam melarang kita mendapat harta secara batil kerana yang pertama, kerana melanggar perintah Allah. Okey, bila kita melanggar perintah Allah, kita mengundang kepada dosa. Okey, yang kedua, mendapat dosa dan kemurkaan daripada Allah. Okey, mendapat dosa dan kemurkaan daripada Allah. Kalau minggu lepas, ada ajar satu topik supaya kita ini didik diri kita supaya jadi seorang yang bertakwa. Okey, kalaulah kita membuat perbuatan kita itu mengundang kepada dosa dan kemurkaan Allah, maka kita ini jauh daripada sifat takwa. Okey, sebab apa kita nak sifat takwa? Kalau sebelum ni sebab apa? Sebab Allah wariskan syurga itu kepada orang yang bertakwa. Jadi sebab itulah kita kena jauhkan daripada sifat mengambil dan menggunakan harta secara batil, sebab dia boleh mendapat dosa dan kemurkaan Allah, dan jauh diri kita ni daripada sifat takwa. Itu poin penting. Okey, seterusnya, dan boleh menghilangkan keberkatan dan rahmat daripada Allah dalam hidup kita. Dalam hidup kita, kita menginginkan bila kita nak tenang dalam hidup kita, kita perlukan keberkatan daripada Allah dan juga rahmat daripada Allah. Kalau tak, kita tak dapat satu ketenangan untuk kita hidup dekat dunia ni dengan secara baiklah. Okey, seterusnya menyebabkan berlakunya kezaliman dan penindasan. Macam tadilah kita guna harta tu, duit tu untuk balas dendam. Okey, kita akan guna untuk menganiaya orang. Akan berlaku penindasan dan kekejaman. Okey, seterusnya boleh mencetuskan pergaduhan dan permusuhan. Boleh mencetuskan pergaduhan dan permusuhan. Okey, kita tengok pengurusan harta. Okey, cara yang batil macam mana? Contohnya pengurusan harta secara yang batil, mencuri, riba, rasuah, menipu dalam jual beli, lepas tu boros dan kedekut. Okey, cara yang betul, berbelanja secara berhemah, jual beli secara jujur, bekerja secara halal. Okey, ni seterusnya kita tengok larangan membinasakan diri dan orang lain. Okey, Islam melarang kita membinasakan diri dan orang lain kerana pertama, melanggar hak Allah. Allah tak suka bila kita ni membinasakan diri kita sendiri. Allah tak suka melanggar hak Allah. Lepas tu dia membawa kemudaratan kepada diri dan masyarakat. Contohlah, kalau merempit, bukan sekadar kalau merempit lepas tu accident, bukan sore je kena, tapi akan mengundang bahaya tu kepada masyarakat yang lain. Okey, contohlah, kalaulah kes penagih dadah. Okey, bila dia tu penagih dadah, bila dia perlukan duit adalah dia merompak, mencuri, merakut, jadi membinasakan juga, memberi masalah juga kepada masyarakat yang lain. Okey, seterusnya menggugat keharmonian hidup. Ya, akan menggugat keharmonian hidup macam tadilah. Masyarakat terganggu, lepas tu kes jenayah meningkat dekat negara kita. Itulah sebabkan Islam sangat melarang kita ni membinasakan diri. Okey. Seterusnya perbuatan tidak menghargai nyawa. Contohnya membunuh diri sendiri atau orang lain. Okey, ketagihan rokok dan dadah, membuli, merempit dan membuang bayi. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak menghargai nyawa. Okey, kita tengok dekat sebelah ni spektrum ilmu. Okey, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 195. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Okey, maksudnya, dan berbelanjalah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah,
Dan jangan kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan. Okey, dan baikilah dengan sebaik-baiknya segala usaha dan perbuatan kamu, kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang yang berusaha dan memperbaiki amalannya. Allah kata jangan kita ni mencampakkan diri kita dalam bahaya. Okey? Tapi sesungguhnya Allah ni mengasihi orang yang berusaha untuk memperbaiki amalannya. Okey. Seterusnya kita tengok pengajaran ayat. Okey, sebagai umat Islam, kita hendaklah pertama menghargai harta dengan cara membelanjakannya ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tanda syukur. Kita ada harta yang banyak, kita pun sedekah. Kita ada harta yang banyak, lepas tu kita kongsikan dengan orang-orang susah. Kita bantu keluarga kita. Itu yang sebaiknya. Yang kedua, berusaha mendapatkan harta dengan cara yang halal dan diridai Allah, seperti berniaga dengan jujur. Jadi kita nak berusaha untuk mendapatkan harta dengan cara yang halal dan diridai. Contohnya macam kita lah. Kita belajar sungguh-sungguh, moga-moga ada rezeki. Kita dapat kerja yang bagus-bagus, yang elok-elok, dan kerja bagus elok tu dapat menjadi punca pendapatan rezeki kita yang halal. Seterusnya menghargai nyawa dan diri dengan menjaga kedua-duanya daripada perkara yang memudaratkan seperti rokok dan dadah. Kenapa rokok bahaya? Kenapa rokok ini memudaratkan? Sebab bahan-bahan tu boleh menyebabkan seorang tu sakit jantung, boleh kena kanser. Sebab itulah bahaya. Memudaratkan. Kalau dadah ni dia boleh merosakkan akal fikiran. Lepas tu boleh menyebabkan ketagihan yang melampau tu boleh mengundang bahayalah kepada diri dan juga masyarakat. Seterusnya yang terakhir, mewujudkan hubungan baik sesama manusia dengan cara tidak mencederakan dan tidak saling membunuh. Mewujudkan hubungan sama manusia dengan cara tidak mencederakan dan tidak saling membunuh. Jadi dengan hubungan baik sama manusia ni kita kena jagalah. Hubungan baik dengan jiran, hubungan baik dengan ahli keluarga, semua tu. Elakkan daripada permusuhan, pergaduhan sehinggalah pembunuhan. Itu sahaja untuk pengajaran ayat untuk hari ini. Jadi apa yang boleh kita simpulkan daripada keseluruhan topik kita pada hari ini apa? Kita kena jaga nyawa dan juga harta. Jangan campakkan diri kita itu dalam lembah kebinasaan, lembah yang bahaya. Dia boleh memudaratkan diri kita. Lepas tu gunakan, kalau kita ni ada harta yang banyak, gunakan harta itu kepada jalan yang betul. Ataupun kita sekali doa pada Allah, semoga Allah berikan kita ini sifat syukur dengan apa yang kita ada, syukur dengan nyawa, kesihatan yang Allah berikan kepada kita, supaya dengan kedua-dua nyawa dan juga harta yang kita ada sekarang ni, kita boleh memberikan sumbangan untuk agama. Kita boleh beri sumbangan dari segi tenaga untuk agama, harta pun untuk agama, semua tu. Kita kena doakan. Lepas tu yang kedua, kita kena doakan juga supaya Allah hadirkan rasa syukur kepada dalam diri kita. Walaupun harta kita ni tak banyak ataupun biasa-biasa saja, tapi sifat syukur itu ada yang boleh kita gunakan sebaiknya, dan menjadi satu sebab lah untuk kita sentiasa rendah diri, untuk sentiasa kita hormat orang lain. Boleh Jadi saya rasa itu saja untuk untuk video pembelajaran pada hari ini. Jadi saya minta maaf kalau ada tersilap kata. Kita teruskan pembelajaran kita melalui WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.